Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad bin Muhammad, moderator pada hari ini. Yang saya hormati panel kita pada hari ini, Dr. Alwani Ghazali dan juga para pendengar. Kita kembali lagi pada siri dialog bulanan yang dianjurkan oleh Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, yang mana tajuk kita pada hari ini adalah mengenali dialog, dan perbincangan ini akan dikupas dengan lebih lanjut oleh panel kita pada hari ini, Dr. Alwani. Dan saya serahkan majlis ini pada Dr. Alwani. Silakan. Terima kasih Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share slide saya. Okay. So, tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan dialog. Ini adalah pengetahuan asas sebelum kita berbicara lanjut berkenaan dengan apa itu dialog lah. Okay. Jadi dialog ni sering guna pakai oleh ramai orang secara longgar kan. Ada yang menganjurkan dialog dengan pelbagai tujuan. Ada yang tujuan tu untuk mendekatkan, untuk memperdebatkan dan sebagainya. Jadi hari ini kita kupas isu yang paling asas ni untuk kita mengetahui apakah dialog sebenarnya dan beberapa lagi isu asas yang berkaitan dengan dialog tu sendiri secara konsep dan juga secara teori. Pemaknaan dialog. Apakah makna dialog? Secara mudah sebenarnya dialog ni adalah komunikasi dua hala. Kalau seorang boleh dinamakan dialog juga sebenarnya. Tapi nanti kita tengok. Komunikasi dua hala di antara dua orang yang ada pandangan berbeza. Pandangan mesti berbeza. Kalau pandangan sama, dia tidak dinamakan dialog sebab tidak ada warna di dalam perbincangan tersebut. Jadi pandangan yang berbeza tentang suatu subjek dan suatu topik dengan tujuan untuk mempelajari sudut pandang orang yang satu lagi berkenaan subjek atau topik yang dibincangkan. Tujuan dia adalah untuk mempelajari daripada orang lain. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Profesor Leonard Swidler. Okay. Daripada Profesor Patrice dari University Montreal, Canada, beliau mengatakan bahawa dialog ni ada dua dimensi. Dimensi itu adalah dimensi yang interaktif yang melibatkan individu tu sendiri, proses dalaman individu tu, dan yang keduanya dimensi yang melibatkan orang lain. Dimensi pertama ni, sebelum dialog tu berlaku, dimensi pertama ni, seseorang individu tu dia kena kenal dulu diri dia. Dia kenal diri dia, dari mana dia datang, macam mana dia boleh fikir macam sesuatu perkara yang dia fikir tu, macam mana perspektif dia datang. Mungkin dari cara dia dibesarkan, mungkin cara dia disekolahkan, mungkin cara dia bergaul dengan komuniti, mungkin pengalaman dia dengan komuniti tertentu dan sebagainya. Jadi dia kenal tu. Dari situ dia dituntut untuk meluangkan masa, detik-detik tertentu untuk merefleksi ataupun memuhasabah diri. Dia stop sekejap, dia pause untuk fikir dan proses dalam diri dia sendiri. Detik muhasabah ini membolehkan dia memeriksa. Dia proses pandangan, dia proses sendiri pandangan, pilihan, sikap, idea, dan membolehkan dia menghubung kaitkan antara satu yang dia dah tahu berkenaan dengan satu topik. So, bila dia pause macam tu, dia ambil masa untuk bermuhasabah, dia dapat orang putih, orang kampung saya kata, dia dapat link the dots. Dia dapat hubungkan antara isi-isi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang dia tahu pasal satu-satu topik tu. Dia dah ada lah kiranya pengetahuan dia. Tak kira lah sumber mana pun.
Jadi dia tahu sesuatu, itu satu proses. Dimensi Kemudian dimensi kedua pula, dalam dimensi ni dia melibatkan hubungan antara dia dengan orang lain. Okey. Jadi itu adalah masa yang diambil untuk dia berkongsi idea, dia bercakap, okey, dan dia meninjau lanjut idea tersebut. Ada subjek tu kan, topik, ada topik, dia meninjau daripada orang tu bercakap. Dia explore, dia expand, dia luaskan lagi dia punya pemikiran bila dah ada input baru daripada perspektif orang lain. Jadi bila proses tu berlaku, buah fikiran yang baru, perspektif baru pun terbentuk. Itu dimensi yang kedua. Profesor Patrice tadi, dia menyebut tentang definisi dialog dari Kementerian Pelajaran Quebec. Kenapa Quebec? Sebab dia orang Kanada. Okay, dia ambil satu lah. Yang projek ni penting lah. Dalam masyarakat Kanada, projek ni penting disebabkan di sana ada komuniti masyarakat, komuniti yang berbeza-beza latar belakang. Jadi ada projek yang mempertemukan perbezaan latar belakang ni untuk keharmonian masyarakat. Okay, itu berlaku pada tahun 2008, lama dah kan, lebih daripada 10 tahun. Dia kata ada 7 bentuk pertukaran lisan ataupun verbal exchange di kalangan manusia. Okay. Nombor 1, perbualan. Tu sembang biasa, sembang macam kita dengan kawan-kawan kat kedai kopi kan. Sembang antara 2 orang. Yang kedua, perbincangan. Dia beza dengan sembang tadi. Sebab yang ni dia sikit berat. Ada topik yang lebih macam kita ada homework ke contohnya, kita bincang dengan kawan. Assignment contohnya, kita kena buat, kita fikir. Okay. So, ni lebih rasmi lah. Yang ketiga, bentuk mesyuarat. Mesyuarat ni kalau beza dengan diskusi tadi ataupun perbincangan tadi, dia lagi rasmi sebab ia melibatkan perjumpaan yang panjang untuk fikirkan tentang satu perkara ataupun banyak perkara dan membuat keputusan bersama, keputusan bersama. Bila ada keputusan bersama, dialog ada dekat situ. Orang ni bagi idea, orang ni bagi idea, orang ni bagi idea, terbentuk satu idea yang baru. Yang keempat, okay. Yang keempat, bentuk yang keempat adalah debat. Debat ni macam mana? Ia adalah diskusi rasmi tentang satu perkara. Dan ia berlaku sama ada dekat mahkamah, tu himpunan perundangan, ataupun dekat perjumpaan awam. Perjumpaan awam ni mungkin ada isu yang melibatkan pendirian yang menyokong, pendirian yang membangkang, ataupun undian. Kalau di Amerika kan contohnya, ada undian untuk memilih presiden, ada debat berlaku. Apakah manifesto yang dibawa, apakah sokongan yang ada pada rakyat dan sebagainya. So, debat biasanya diakhiri dengan pengundian. Yang kelima, okay, verbal exchange ataupun pertukaran lisan ni berlaku dalam bentuk narration ataupun penceritaan. Tak kira lah atuk bercerita kepada cucu dia ke, mak ayah bercerita kepada anak kan. Ini satu bonding yang wujud. Sebenarnya bercerita ni walaupun nampak sangatlah tak formal, ia merupakan satu instrumen yang sangat kuat dalam mempengaruhi perspektif orang, dalam membentuk perspektif orang. Sebab tu kalau contohnya dalam kita memperkenalkan idea yang kita nak kongsi kepada masyarakat ataupun melibatkan contohlah Ahmad nak pergi kerja, Ahmad pun cerita tentang kekuatan diri Ahmad dalam satu
temu duga yang melibatkan competition persaingan dengan calon-calon lain. Ahmad membawa satu naratif tentang satu kempen ataupun satu idea yang penting. Ada satu projek yang membuatkan Ahmad ni perlu nampak menarik untuk menyampaikan idea tu sehingga mempengaruhi orang lain untuk mengambil Ahmad bekerja. Jadi sebenarnya itu penceritaan tentang idea kompleks tapi disampaikan dengan cara yang sangat efektif. Okey, message yang kompleks disampaikan dengan cara yang sangat efektif dan menarik. Ini akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi intelek dan sebagainya. Okey, seterusnya temu bual. Temu bual ni macam inilah interview lah kan. Dia melibatkan orang biasanya secara bersemuka. Biasanya orang yang menemu bual dia meminta pandangan. Temu bual ni tak semestinya masuk kerja saja kan. Biasanya meminta pandangan tu sebab yang ditemu duga tu adalah pakar. Kalau buat research contohnya seseorang tu mungkin memerlukan idea pakar untuk mengesahkan model dia, untuk memberitahu apakah konsep yang betul, contohnya apakah pengalaman yang biasa dilalui oleh pakar tersebut dan sebagainya. Ataupun dia sendiri ada projek dan dia mengesahkan projek tersebut daripada pakar. Okay, yang ketujuh, bentuk panel di mana ia melibatkan sekumpulan kecil manusia. Okay, dalam gambar ni ada 4 orang kan. Orang tu akan dengar apa yang dibentangkan oleh orang lain. Jadi mereka menilai, membuat keputusan berkenaan satu perkara. Boleh jadi ada pertandingan bercerita di kalangan kanak-kanak, panel juga tu. Boleh jadi pertandingan syarahan ataupun boleh jadi viva kan. Viva PhD, panel dengar dengan penuh kritis dan panel memberikan pandangan, bertanyakan soalan, meminta justifikasi dan sebagainya. Itu adalah 7 bentuk dialog yang dinyatakan oleh QBAC, Kementerian Pendidikan dari QBAC. Sekarang kita tengok apakah teori-teori utama dialog. Okay, kita hanya akan sentuh 4 orang di sini, walaupun sebenarnya ada lagi ahli falsafah barat yang lain yang bercakap tentang dialogic thinking. Okay. Yang pertama, David Bohm. Ini gambar dia lah. David Bohm ni sebenarnya adalah seorang ahli fizik. Okay. Tapi dia berfikir, dia sebenarnya ada quantum teori lah. Dia memperkenalkan quantum teori apa semua tu. Tapi saya tak nak cerita lah pasal aspek-aspek natural science dia tu. Yang pentingnya, teori dialog dia dekat sini ni mengatakan bahawa dialog tu adalah proses berfikir bersama-sama ataupun the art of thinking together. Maknanya, bagi dia, satu-satu konsep itu tidak akan sempurna bila tidak ada penglibatan orang lain yang melengkapkan jigsaw puzzle yang ada. Gitu. Maknanya, kalau kita seorang saja berfikir, kita hanya dapat satu dot kecil daripada gambaran keseluruhan masalah. Jadi dia suka dialog ni supaya boleh berfikir bersama-sama. Dalam teori dia ada 4 prinsip. Pertama, bebas daripada agenda tertentu. Agenda tertentu ni maksud dia agenda peribadi lah. Hanya bila 2 orang bertemu, 2 orang atau lebih bertemu untuk berdialog, bukan ada niat lain melainkan tumpu pada topik yang ada. Itu bagi David Bohm. Macam mana bentuk dialog yang dia cadangkan? Ramai. 20 hingga 40 orang. Duduk bersama-sama berdepan antara satu sama lain. Dan pertemuan ni berlangsung secara berkala.
Maknanya dialog ni dia tak akan berlaku secara tak canggung. Katalah saya dijemput oleh pihak universiti UPM lah, kata random kan. Saya dijemput untuk jadi panel dialog kat dalam tu. Diberikan topik ke arah kemerdekaan yang sempurna. Saya pun bercakap 20 minit. Lepas tu dia tak minat dah kontak saya sebab saya cakap boring. Itu setakat dialog yang orang boleh tonton, tetapi tak mencapai piawaian dialog yang sebenarnya, sebab dialog yang sebenar melibatkan hubungan yang lebih mendalam, yang berlaku secara berkala dan perhubungan adalah berbentuk jangka panjang. Okay. Prinsip yang ketiga, David Bohm kata pendialog perlu tangguh ataupun gantung. Saya cakap gantung, tangguh. Suspend sebenarnya. Suspend the judgment. Gantung ataupun tangguh fikiran untuk menghukum. Tapi dia kena dengar betul-betul bagi habis. Sebab nilaian dia, nilai dia punya neraca tidak semestinya sama dengan neraca orang yang bercakap, kerana mereka telah dibentuk oleh latar belakang budaya yang berbeza. Jadi konsep tidak semestinya sama. Dengan itu, dialog ni dia bersifat banyak mendengar, banyak mempelajari. Betul, tak bersetuju, itu penting. Sebab nak ada kelainan antara satu dengan lain kan. Betul tak setuju dengan point, tapi tak cepat melompat ke kesimpulan tertentu untuk label orang tersebut dengan perkara tertentu. Bentuk dialog yang David Bohm ni maksudkan adalah dalam kumpulan yang tidak melibatkan ketua. Sebab kalau ada ketua, dia punya dinamik tu dah jadi lain kan. Ketua tu yang biasanya lead apa semua, mungkin mendominasi perbincangan. Tapi dalam dialog tu, perbincangan tu berlaku secara dinamik. Orang lontar idea tu tidaklah cepat sangat dicantas, tetapi diproses dahulu. Yang ada dekat background adalah facilitator, pemudah cara yang memantau proses cakap-cakap yang berlaku di antara ahli kumpulan ni. Ingat tujuannya apa? Nak mengenali antara satu sama lain dan berfikir bersama-sama untuk satu topik tu. Kemudiannya, teori yang kedua adalah teori dialog sebagai instrumen pembebasan. Ni daripada Paulo Freire. Itu bunyi dia. Dia ni asal daripada satu tempat yang menyaksikan manusia ditindas. Manusia yang macam mana ditindas? Manusia minoriti ditindas. Sebab itulah didatangkan teori bahawa dialog ni adalah dialog as emancipation ataupun pembebasan. Tujuan dialog bagi dia adalah untuk memupuk pemikiran bahawa orang yang tertindas tu bukan objek. Objek, kalau kita cakap objek ni akan dipergunakan kan. Objek akan dipergunakan. Tetapi bila kita cakap orang tu, minoriti terutamanya, adalah sebagai subjek, maknanya orang yang kita bincang tentang dia, penting kan, ada kepentingan di situ. Bukan dipergunakan, tetapi dibicarakan sebagai seorang yang mempunyai hak, sebagai seorang yang mempunyai kehormatan dan sebagainya. Secara tak langsung, teori Paulo Freire ni memerdekakan manusia melalui cara dialog. Dialog mengikut perspektif dia ada 4 aspek. Pertama sekali, manusia yang terlibat dalam proses dialog tu kena sedar apa masalah yang dihadapi. Kalau tak sedar, tak jadilah proses pembebasan tu. Mungkin setengah manusia yang minoriti kan, dia tak perasan dia hidup
secara psikologi dia terperangkap dalam fikiran dia sendiri. Dia tak rasa macam dia perlu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dia. Sebab ada bantuan daripada kerajaan contohnya. Dia tak guna benda tu kan. So kalau kita cakap pasal orang yang migrate ke negara-negara maju daripada negara-negara yang miskin, ini dialog jenis ni sangat penting. Dia kena sedar apa masalah dia. Kedua, dia kena ada satu refleksi secara kritikal untuk melihat sekeliling apa yang berlaku kepada diri dia. Kalau dia tak mampu buat perkara tu, maknanya dia menganggap diri dia tak ada masalah dan suasana di sekeliling dia tidak mengancam kedudukan. Tu dia rasa macam hidup seperti biasa. Macam tu lah. Jadi pentingnya ada refleksi secara kritikal. Bukan sahaja refleksi secara kritikal itu penting, tetapi juga dipanggil istilahnya praksis. Apa dia yang dia nak dekat situ? Berubah daripada bercakap, meluahkan dalam sesi dialog kepada tindakan yang dapat memerdekakan manusia-manusia minoriti yang tertindas tadi kepada status yang lebih baik. Sebenarnya ada banyaklah benda ni kalau kita nak tengok kan. Mungkin kalau kita tengok filem-filem di negara-negara apartheid lebih menjelaskan keadaan. Macam mana cerita yang dekat South Africa tu, yang dekat negara-negara di mana orang kulit hitam ditindas, mungkin orang Muslim ditindas, orang Asia ditindas. Dekat situ kita nampak bagaimana dialog as emancipation ni memainkan peranan. Penindasan tu kadang-kadang tak berlaku secara jelas, secara nampak, tapi mungkin secara verbal abuse kan, secara apa dipanggil bully secara lisan kepada orang yang terlibat oleh orang-orang jalanan, oleh orang-orang tempatan yang mahukan orang-orang putih, kulit putih sahaja yang mendapat kedudukan yang sepatutnya dalam masyarakat. Orang-orang Asia contohnya, orang-orang kulit hitam contohnya susah nak dapat pekerjaan, susah nak dapat peluang untuk belajar secara kondusif dan sebagainya. Ini berlaku di negara-negara di merata-rata tempat dalam dunia. Okey. Kemudian teori aspek yang keempat dalam teori ini adalah solidarity ataupun bersama-sama berusaha menggembeling tenaga dari semua pihak termasuk orang yang terlibat yang minoriti tadi untuk memanusiakan manusia, memberikan kemuliaan kepada manusia tersebut. Teori yang ketiga oleh Martin Buber. Martin Buber menganggap dialog adalah pertemuan. Dialog as encounter. Okey, dialog ni bagi dia tak berlaku dalam diri satu manusia. Maknanya dia, kalau ada orang yang mendescribe bahawa dialog juga berlaku dalam diri manusia, dia rasa bagi dia tidak. Dialog tak akan wujud dalam diri satu manusia, tetapi dialog wujud di antara dua manusia. Dialog tu dekat tengah-tengah. Bila ada pertemuan di antara manusia dengan manusia. Asas hubungan kemanusiaan bagi dia sangat penting. Tapi bukan itu sahaja aspek yang dilihat oleh Martin Buber ni. Martin Buber juga menekankan kepentingan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan satu kuasa yang lebih tinggi daripada itu, iaitu Tuhan. Tak heranlah kenapa Martin Buber cakap macam tu. Dia seorang Yahudi. Okay. Dalam teori ni, dalam teori dialogue as encounter ni, ada 4 ciri utama. Pertama, yang dikenali sebagai intersubjectivity. Apa maksudnya? Okay. Maksud dekat sini, Martin Buber sebenarnya antara
karangan dia yang paling popular adalah I, thou. I, sengkang, T-H-O-U. I, thou ni maksud dia aku, engkau. Aku, engkau ni, I, thou ni tak dapat dipisahkan. Dia tak dapat wujud I tu, I, saya, aku tak dapat wujud dengan sendiri tanpa kewujudan thou. I, thou ni satu konsep melengkapkan. Itu masuk intersubjectivity. Martin Buber juga memperkenalkan, memisahkan antara I, thou dengan I, it. I, it, I-T. I, sengkang, it, I-T. Kalau I, thou, itu konsep dialog berlaku dengan baik. Sebab antara seorang individu dengan individu yang satu lagi, dia menganggap mereka saling menganggap mereka sekufu. Satu taraf. Tidak akan buli antara satu sama lain. Tetapi jika berlaku pembulian, memanipulasi, mempergunakan, itu akan bertukar menjadi I, it. Orang yang menganggap diri mula tu I, it tu adalah orang yang dijadikan sebagai objek untuk dipergunakan. Itu bukan dialog. Okay. I, thou konsep Martin Buber ni ada dua, iaitu I, thou, I, aku, engkau dengan manusia. Okay, manusia kena sama mereka, kena baik. Dan I, thou dengan Tuhan. Dia panggil supreme being. Kuasa yang tinggi. Maka, okay, dengan konsep abstrak dan agak spiritual yang dikemukakan oleh Martin Buber ni, dia menekankan bahawa dialog as encounter ni adalah pertemuan, bukan sekadar pertemuan antara manusia, tapi pertemuan antara jiwa-jiwa. Okay. Meeting of souls, dipanggil. Dia juga mengambil berat tentang proses dialog yang memerlukan seseorang untuk diam sambil menumpukan perhatian. Menarik kan? Dialog biasanya orang kata bercakap tak. Yang lebih penting daripada itu adalah diam, tumpukan perhatian. Bila diam dan menumpukan perhatian, kita akan lebih bergelumang dengan apa yang orang cakap berbanding dengan kita menghukum apa yang dicakap berdasarkan neraca kita. Kita akan mempelajari apakah background dia, mengagak kenapa dia fikir begitu, bertanya macam mana dia boleh datang dengan kesimpulan macam tu, confront idea-idea yang mungkin berlawanan dengan idea kita sebelum kita buat kesimpulan tak tentu hala. Okay. Dan yang akhir sekali, ciri utama dalam teori ketiga ini adalah melibatkan community ataupun masyarakat. Jadi Martin Buber anggap masyarakat itu sangat penting sebagai asas dialog. Teori yang keempat, teori yang akhir lah yang kita akan bincang dalam di sini. Okay, saya akan sebut juga nama-nama lain. Bukan kat sini lah. Kepada Ahmad dengan Maziah lah terutamanya yang membuat research tentang dialog ni. Yang keempat adalah dialog as being in the world. Dialog sebagai kewujudan dalam dunia ni. Jadi kewujudan tu sangat dianggap penting oleh siapa? Hans Georg Gadamer. Gadamer ni dia baru je meninggal lah. Tu kan kita nampak 2002 baru meninggal. Tahun 2000 lebih baru meninggal. Okay. Hans Georg Gadamer ni dia tak bersetuju dengan teori relativism dan subjektivism. Apa maksudnya tu? Kalau relativism ni adalah pemikiran yang menganggap bahawa tak ada benda yang mutlak, kan? Tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Semua benda boleh jadi betul, semua benda boleh jadi salah. Tidak ada neraca tertentu. Okey, dia tak setuju dengan benda ni. Dia juga tak setuju dengan satu benda tu subjektif. Samalah maksud dua tu, lebih kurang sama. Saya cuba simplifykan.
maknanya dia menambahkan lagi kepada pandangan-pandangan yang sedia ada dalam 3 teori dialog yang terdahulu. Dia ada 5 aspek dalam teori dialog ni. Pertama, untuk berdialog bagi dia, seseorang tu dia tak boleh tertutup. Dia kena buka diri dia kepada orang lain supaya orang dapat mengenali diri dia. Ni saya perasan sangat. Sebab bila kita baru kan nak kenal dengan orang, walaupun kita rasa malu kan kadang-kadang, malu, jadi kita rasa macam tak nak jawab, rasa macam tak nak involve dalam satu-satu majlis ke satu-satu perbincangan yang melibatkan orang yang kita baru nak kenal kan, kita macam reserve, terlampau reserve, tak berapa nak participate. Itu kurang untung lah sebenarnya. Dan tidaklah bermakna orang yang sangat banyak bercakap, memperkenalkan diri dia, mendominasi itu bukanlah orang yang terbaik pun dalam dialog. Tapi perlu ada keterbukaan. First kali dia start dekat minda bahawa kalau kita tidak sumbang kepada satu idea tu, orang tidak akan kenal nilai dari kita, orang tak akan kenal perspektif kita, dan kita tidak akan menambah kepada satu-satu pembincangan topik, tak akan menambah nilai kepada pembincangan satu-satu topik. So kita buka diri kepada orang lain supaya orang kenal kita. Kesediaan itu harus ada di dalam dialog. Yang kedua, orang anggap dialog ni kena elak benda-benda kontroversi. Ni sebenarnya tidak. Sekejap nak minum sikit. Sebenarnya dialog perlu melibatkan ataupun menguruskan prejudis yang pernah ada di dalam diri kita tentang pihak lain. Itu fungsi dialog. Kita cuba bertanya pada dia, contohnya, tentang betul ke? Contohnya, betul ke dalam agama awak ini, kalau teologi betul ke dalam agama awak awak sembah Tuhan yang awak buat sendiri? Contohlah. Itu pandangan kita terhadap dia. Apakah jawapan dia sebenarnya? Mungkin bagi dia, itu bukan Tuhan. Itu hanya dewa lain dengan Tuhan, contohnya kan. Jadi ini memberikan satu perspektif baru kepada diri kita tentang dia. Prejudis tadi dikemukakan, being surfaced, ditimbulkan ke permukaan dan tidak ditenggelamkan macam tu je. Nanti kita masih bersangka-sangka kepada orang tu. Perlu dimunculkan prejudis, perlu disoal, perlu ditanya kepada orang yang terlibat supaya kita dapat membina satu persepsi baru terhadap orang yang kita dialog tu. Bila kita bina persepsi baru, istilahnya bagi Hans-Georg Gadamer adalah fusion of horizons. Sekarang ni apa benda fusion of horizons? So kita ada 2 horizons. Cuba bayangkan ada bumbung rumah yang bentuk macam ni kan. Bentuk macam ni. Ahmad, nampak tak saya? Nampak. Okey. Bentuk macam ni kan, bumbung rumah. Tapi bumbung rumah tu dia canggih sikit. Dia boleh bergerak macam ni. Bumbung masuk depan. Dia masuk macam tu. Lepas tu tutup. Bumbung tu jadi macam tu. Itulah kalau kita nak bayangkan fusion of horizons. Maknanya dia ada 2 bumbung. Belah sini, belah sini. Ini horizon 1, ini horizon 2. Tiba-tiba horizon tu bertemu. Fusion ni jadi. Fusion of horizons terbentuk apabila idea seseorang tu terhadap satu perkara berubah. Orang sana pun berubah tentang kita dan menghasilkan satu perkenalan baru yang memungkinkan
okey, kita lebih sangka baik dah dengan dia lepas ni. Kita tahu dah macam mana kita tak nak sakitkan hati dia. Kita tahu dah macam mana kita nak cakap dengan baik pada dia. Orang tu pun tahu apa benda yang sensitif buat kita. Kenapa orang Islam rasa marah bila orang hina Nabi Muhammad? Contohnya kan. Mungkin bagi setengah budaya Nabi Muhammad ni satu figure yang dalam sejarah saja, historical figure. So kenapa nak marah sangat kalau kutuk? Contohnya macam tu kan. Jadi contoh lain kenapa tak boleh kenapa orang yang sensitif bila bagi gambar khinzir besar-besar? Kenapa pelik ke kalau cakap khinzir tu comel? Macam tu contohnya kan. Jadi boleh dijadikan kartun ke apa benda ke, ataupun dinisbahkan kepada orang-orang tertentu. Kenapa dia agak sensitif? Nilai-nilai begitu mungkin perlu difahami oleh orang yang mempunyai budaya berbeza. Okey, jadi nampak kan Hans Georg Gadamer ni dia mementingkan perkara yang macam tu. Maknanya dialog dia bersifat dinamik. Sentiasa mempersoalkan, sentiasa menyoal, sentiasa cabar soalan-soalan yang ada dalam fikiran, cabar orang lain, bukanlah cabar secara tak terhormat, cabar secara hormat. Orang lain pun boleh bertanya secara hormat, tanya soalan-soalan susah yang kita rasa macam kalau aku tanya ni nanti dia kecil hati. Tanya je, tak ada masalah. Tanya dengan cara yang baik. Itu tujuan dialog sebenarnya. Dia pun berhak untuk tanya, ada tak, do you have anything to ask? You want to know about ni? Kita pun perlu memperkenalkan, dia pun perlu memperkenalkan diri dia. Keterbukaan itu penting. Jadi, mempersoalkan, saling menyoal, saling terlibat. Kalau seorang saja yang bersifat terbuka, yang bertanya benda-benda sensitif, dan seorang lagi tiba-tiba diam saja, tak ada apa-apa, nampak seakan-akan orang pertama itu sedang confront, sedang menembak pula orang yang kedua kan. Jadi kena tahan lasak lah untuk berada dalam dialog, dalam konsep yang digambarkan oleh Hans Georg Gadamer. Dan memang sebetulnya dialog yang macam itulah yang kita harapkan. Dialog yang telus, terbuka, ada peluang, ruang yang selamat untuk menyoal, mempersoalkan sehingga memahami antara satu sama lain. 10 prinsip dialog. Okey. Pertamanya, dalam dialog ataupun dalam sesi dialog, kita perlukan suasana yang selamat. Saya pernah mendengar luahan hati seorang profesor yang telah bersara tentang rasa tidak puas hati beliau pada suasana di Malaysia yang belum lagi terbuka. Bagi dia, saya setuju, belum lagi terbuka untuk dialog secara telus dengan rasa aman, rasa selamat. Dia merasakan bahawa ada idea yang ni tak boleh nak sampaikan secara jujur, mempersoalkan secara jujur dalam konteks Malaysia sebab dia akan dipanggil oleh pihak berkuasa dan sebagainya. Ini suasana yang kita perlu ubah bagi saya lah. Kita perlu ubah untuk kita mendidik masyarakat dengan cara yang lebih terhormat. Dengan perubahan yang berlaku dalam dunia ni, dalam pelbagai bidang, dengan globalisasi yang ada dalam dunia ni, kita perlu berubah dalam mendidik minda masyarakat dengan cara memberi ruang bercakap, menyoal, mempersoalkan, dan kita perlukan seorang pendialog yang boleh menjawab persoalan tersebut tanpa rasa offended. Ini penting supaya kita tahu di mana letak kedudukan, identiti setiap komponen dalam bangsa Malaysia. Inilah yang saya boleh huraikan sedikit tentang suasana yang selamat. Kalau dulu dalam universiti lagilah
lebih sensitif. Kita ada AUKU dan sebagainya. Ada yang ada macam mana? Ada pihak, memang betul ada pihak yang menyalahgunakan kebebasan bersuara sehingga biadab. Itu bukan dialog. Tetapi ada kalanya undang-undang yang mengongkong itu menyebabkan kita saling tidak kenal antara satu sama lain. Disebabkan tidak boleh mempersoalkan dan tidak boleh bertanya. Okay. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam dialog, kita perlu ada sikap ingin belajar. Bila kita ada sikap ingin belajar daripada orang lain, kita akan menghormati idea tersebut. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang dia. Kenapa dia ada perspektif tu? Apa perspektif dia? Apa perspektif dia? Kenapa dia ada perspektif tu? Macam mana dia boleh fikir macam tu? Dan sebagainya. Kita akan, bila kita rasa nak belajar, kita akan memberi tumpuan kepada apa yang dia nak sampaikan, bukan memberi hentaman, kecaman kepada apa yang telah disampaikan. Berbeza kan? So berdialog bukan bergaduh. Berdialog adalah mendengar, memahami, kemudian memproses. Daripada proses, kita bertanya lagi. Mereka pun patut bertanya lagi. Pihak lain pun patut bertanya lagi. Sebab kita berada dalam world view yang berbeza. Setiap orang ada world view dia yang berbeza. Okay. Kemudian, dalam dialog juga, kedua-dua pihak ataupun kesemua pihak yang terlibat perlu bersetuju dengan tujuan dialog. Kalau tidak, orang A akan cakap pasal isu lain, keluar daripada topik. Orang B akan cakap pasal isu lain, keluar daripada topik. Jadi susah. Kita nak dapat perspektif yang luas, yang kaya tentang satu isu yang kita fokus. So kita bersetuju dengan apa tujuan dialog ni. Adakah dialog tu nak mencapai idea semata-mata, pencambahan idea semata-mata, atau dialog tu bertujuan mencapai kerjasama ataupun bertujuan untuk merancang sesuatu program ataupun inisiatif ataupun pelakuan, kegiatan, aktiviti untuk masa akan datang yang lebih bersifat praktikal. Kita perlu tahu apa tujuan dialog tersebut. Yang keempat, mesti ada peraturan asas. Peraturan asas ni contohnya, jangan gunakan perkataan yang dapat menghina pihak satu lagi. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang dianggap sebagai, secara general dianggap sebagai tidak sopan. Jangan menyindir. Macam-macam lah boleh letakkan sebagai peraturan asas. Okay. Maknanya ini menyeimbangkan yang pertama tadi. Kita nak environment yang selamat, yang bebas bercakap. Tapi still kita ada ground rules ataupun peraturan asas. Yang kelima, kita perlu mengambil risiko. Mengambil risiko untuk bertanya tu, yes, akan ada sensitivity apa semua. Kita akan munculkan perasaan-perasaan kita yang sebenar. Kita ada curiga tentang satu perkara. Kenapa kumpulan awak buat macam ni pada kumpulan saya? Ada masalah ke? Awak dah sabotage saya rasa. Benar kan tanya macam tu. Mungkin ada satu jawapan yang sangat menyakitkan hati. So kita bertanya perkara tu. Kita konfrontasi persepsi kita. Kita anggap dia sabotage kita. Tapi sebenarnya ada tujuan tertentu yang diambil. Tak tahulah nak bagi contoh dalam bab ni. Ini contoh simple macam tu je. Jadi
perlu berani dengan kata lain untuk terlibat dalam dialog sebab ada risiko di situ. Risiko dimusuhi ada sebab ia melibatkan konfrontasi persepsi. Risiko lain adalah tiba-tiba baik pula dengan orang ni kan, walaupun kita ni sepatutnya bermusuh lah dengan dia, kata geng-geng kita. Tapi sebenarnya, bila dah ubah persepsi, okey kita jadi kawan. Next one. Apakah prioriti dalam dialog ni? Prioriti dia adalah hubungan jangka panjang. Long term relationship. Kita tak nak satu dialog tu dia habis tantu je tak cenggu disebabkan antaranya nombor satu tadi, disebabkan suasana tak selamat. Contohnya, kita panggil audience, penonton daripada satu pihak A sahaja paling ramai dan suara mereka paling kuat untuk menjadi penyokong sambil tak ikut adab. Boo kan dekat B. B ni pula dia tak ada audience, ada penyokong. Jadi dah ada keregangan hubungan kat situ. Jadi siapalah yang nak berdialog lagi kan untuk jangka masa panjang. Susah nak jaga hubungan. Yang penting jaga hubungan. Mungkin ni kan, mungkin yang ini nombor 5 tadi, mungkin dalam satu kali duduk, dalam satu sesi dialog ada banyak persoalan yang kita tak dapat tanya. Sebab kalau kita tanya semua, orang tu jadi tidak selesa. Jadi kita terpaksa simpan untuk sesi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Yes, apa risiko yang kita akan dapat kat situ? Risiko dia adalah pengikut kita sendiri akan kata, hang ni hipokrit lah Ahmad. Contoh. Sebab apa? Nampak macam rela je dengan bila kita cakap benda tu dengan musuh ke apa kan. Yang dianggap musuh tersebut. Okey, tak tanya pun lagi soalan tu. Kenapa? Sebab kita nak simpan soalan tu untuk masa akan datang. Kenapa? Sebab kita nak jaga hubungan tu. Itu lagi penting daripada kita menembak dia dengan soalan yang belum tentu dapat dijawab secara baik pada satu sesi ataupun pada awal sesi. Dan prinsip yang ketujuh ini berkaitan dengan prinsip yang keenam tadi. Bila kita nak tanya soalan, bila kita nak memunculkan soalan-soalan rumit dan kontroversi, kita tidak boleh mendatangkan soalan-soalan tersebut secara mendadak. Kita perlu fikir, sekarang ke? Bila? Sepatutnya itu dilakukan secara step by step, secara gradual ataupun secara beransur-ansur. Start soalan tu secara beransur-ansur, lepas tu kita tinggalkan persoalan kontroversi tu juga secara beransur-ansur. Sebab kita berdepan dengan manusia. Manusia ada emosi. Semua manusia ada emosi. Maka kita perlu menguruskan emosi ini dengan baik. Ada orang yang bagi petua ni kan, petua umum. Kalau kita nak mengkritik seseorang, kita perlu ingat formula sandwich. Macam mana formula sandwich? Pertama, ada roti. Kedua, ada daging ke, ikan ke, cheese kan, sayur, isi dia lah. Yang ketiga, ada roti juga. So sandwich ni, mula tu kita cakap positif. Lepas tu tengah-tengah tu baru benda yang kita nak komen. Kita nak kritik. Poin yang pedas sikit lah. Yang atas sekali, ada roti balik. Benda positif, pujian balik semula. Teorinya senang nak cakap. Tapi kalau kita berdepan dengan satu suasana yang membuat kita rasa nak marah, mungkin kita lupa benda ni kan. Tapi itulah yang perlu kita ingati. Sandwich. Bila sandwich tu kita ingat, okey, positif. Poin yang kita nak sampaikan dan positif balik semula. Okay, so cara untuk kita
bertanya soalan yang hard questions, difficult questions secara beransur-ansur dan meninggalkan secara beransur-ansur. Jadi mungkin kita boleh imagine dalam satu sesi dialog tu kita start dengan benda yang peaceful. Lepas tu ada benda yang berat. Dah akhir sekali kita cuba lunakkan. Lepas tu habis dialog tu ada makan-makan, dapat bersembang lagi dekat meja makan, benda yang macam tu. So samalah juga, tak sebenarnya satu sesi dan ada banyak sesi yang akan berlanjutan pada jangka masa yang panjang. Yang penting, jangan sekali-kali kita berhenti bertanya ataupun kita lari daripada menjawab soalan-soalan rumit. Perlu tanya. Bertanya soalan-soalan rumit kepada orang lain dan kita sendiri perlu menjawab soalan-soalan rumit. Kalau kita rasa macam nak marah, tahan dulu. Maknanya, saya akan jawab soalan ni kemudian bila saya ada point nanti ke, apa benda saya tak tahu ke, contohnya. Maknanya, accept, mengaku apabila tidak tahu. Sebab seorang pendialog itu mungkin bukannya tahu semua perkara. Dia ada limited knowledge juga dan dia bukanlah satu wakil mutlak untuk agama dia tu. Kalau itu dialog agama, budaya dia tu kalau dialog budaya, bangsa dia tu kalau dialog bangsa. Sebab kita perlu akui juga bahawa setiap individu yang terlibat dalam dialog adalah individu, tetap individu yang dibentuk secara berbeza-beza oleh latar belakang, keluarga, nilai, pengalaman yang berbeza yang mungkin tidak menjadi mainstream kepada bangsa dia, budaya dia yang umum ataupun agama dia yang umum, penganut agama dia yang umum. Okay. Kemudian, ini kita tak boleh takut. Kita perlu menjangkakan akan ada satu perubahan pada sikap kita sendiri dan persepsi kita sendiri terhadap suatu perkara. Okay, tadi kan kita counter perspektif kita. Kita bertanya, kita mempersoalkan. Maknanya, bila kita dapat jawapan, oh, rupa-rupanya bukan macam tu dia orang fikir. Oh, rupa-rupanya begini dan begitu. Maka daripada sikap dingin mungkin jadi sikap setia kawan. Daripada sikap permusuhan kepada sikap toleransi dan persahabatan. Kita perlu berani untuk ada perubahan dalam persepsi tersebut. Akhir sekali, dialog ni akan memberikan perubahan kepada orang lain juga, bukan kita saja. Jadi, itu akan wujud sekiranya kita bercakap membuka diri kepada orang lain. Akan ada perubahan kepada orang lain tentang diri kita, kelompok kita dan sebagainya. Okay, itu 10. Dan akhirnya, kita tengok serba sikit apa cabaran-cabaran dialog. Cabaran ni macam mana maksud saya? Cabaran tu maksudnya, apakah kelompangan yang mungkin wujud semasa kita menganjurkan dialog? Kelompangan Pertama, rasa jemu. Sebab apa? Dia rasa macam, contoh kan kalau ambil teori yang emancipation, dialogue as emancipation tadi. Nak memberikan hak, nak memperjuangkan hak orang minoriti kan. Mungkin kita rasa macam, dah banyak dah inisiatif aku buat, demonstrasi dah buat lama dah. Kenyataan akhbar dah banyak kali buat. Dah tuntut daripada ahli parlimen berkali-kali. Dah rasa letih dah. Dah tak nak buat dialog lagi, dah jemu. Sebab lama sangat, berpuluh-puluh tahun isu tu berlaku. Contoh, berpuluh-puluh tahun isu Palestin berlaku.
Tapi sampai sekarang tak ada lagi jalan penyelesaian. Kan? Tak nak dah buat apa-apa, cukuplah. Macam tu. Yang kedua, walaupun ada dialog yang bersifat teologi, kan, yang bersifat dialog keagamaan, dialog antaragama yang rasmi tu, kita tetap ada keperluan pada dialog kehidupan. Dialog kehidupan ni perlu berjalan dengan baik setiap hari. Jiran bagi kat kita, tengok gambar tu kan, pakcik pakai kopiah bagi dekat jiran Chinese. Itu dialog kehidupan yang berlaku antara kejiranan. Perlu ada perkara tersebut setiap hari. Itu yang akan menggamkan ataupun menyatukan antara manusia. Yang ketiga, antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam dialog, tak semua yang ada kemampuan dari segi keuangan, dari segi masa. Ada pihak yang mungkin dah tak ada masa dah untuk menanggung sesuatu perkara. Jadi dia tak boleh nak sumbangkan diri dia untuk masa berdialog tersebut. Dia tidak ada wang lagi untuk membuat dialog tersebut. Dalam keadaan ni biasanya minoriti dalam sesuatu tempat tu. Mungkin ada kekangan lebih daripada majoriti. Okey, faktor yang keempat. Okey, lompang-lompang yang mungkin ada, ini perlu diperhatikan. Dalam sesi dialog, okey, apabila orang itu minoriti dalam sesebuah komuniti, kita tak perasan tau Ahmad, kita orang Melayu, Muslim, duduk kat Malaysia, negara kita ni majoriti Muslim. So, kita tak mengalami perkara ni. Tetapi kalau kita pernah menjadi orang minoriti, kita akan faham macam mana rasanya menjadi minoriti. Minority versus majority ni isu penting yang ada impact kepada psikologi dalam masa kita menguruskan dialog ataupun sesi dialog. Sebab apa? Sebab minoriti ni senang rasa terancam sebenarnya. Senang rasa terancam sebab dia terpaksa give in, dia terpaksa mengikut apa yang majoriti buat, anggap, letak pada dia. Macam tu. Jadi ini dinamik yang perlu dikaji supaya ada kejujuran, ada ketelusan dalam dialog, ada keberanian menyuarakan perbezaan-perbezaan di dalam dialog. Perlu diuruskan suasana yang ini. Baik. Setelah saya huraikan semua tentang dialog secara asas tadi, saya ingin bertanya, apa pandangan anda tentang dialog? Kalau Ahmad nak jawab kat sini pun boleh, nak simpan pun boleh untuk kita lontarkan sahaja kepada pendengar-pendengar video ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk soalan tu saya akan simpan dulu. Kita akan berfikir bersama-sama bersama dengan pendengar yang lain. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada panel kita pada hari ini, Dr. Alwani, di atas kupasan dan penerangan yang bagi saya amat jelas untuk kita memahami apa itu dialog berdasarkan prinsip-prinsip yang diterangkan, teori, bentuk dialog, tujuan dan cabaran dan sebagainya. Oleh itu, saya merasakan perkara ini amatlah penting untuk didengari oleh kesemua pihak bagi kita mengambil input dan mempelajari benda baru dalam dialog ini. Jadi sampai di sini sahaja penerangan pada hari ini, dan jangan lupa untuk tetap follow kami di siri dialog yang seterusnya yang dianjurkan oleh Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad.